hadis yang ke-38. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tiada hari yang mana amalan saleh padanya lebih dikasihi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah? Baginda menjawab, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali jika seseorang itu pergi berjihad dengan diri dan harta lalu tidak pulang dengan apa-apa. Riwayat dalam Islam kita diajar ada waktu yang diberikan kelebihan oleh Allah, ada tempat yang Allah berikan kelebihan, ada ketika-ketika yang Allah beri fadilat. Ini Allah jadikan sebagai kata ulama antara sebab untuk menjadikan kita mencari dan berusaha untuk mencari kelebihan ni. Dan Allah buat ni sebagai satu tawaran yang jarang berulang. Pada waktu tertentu dia ada, maka orang yang bijak ialah orang yang merebut peluang tersebut. Kan? Jadi bila Mekah, Madinah dan Palestin, Masjid Al-Aqsa, solat di sana digandakan, maka membangkitkan semangat kita untuk pergi ke sana. Bukan maksud tak digandakan langsung di masjid lain, tapi digandakan lebih kerana tempat-tempat itu tempat-tempat yang besar, berlaku padanya macam-macam benda di sana, ada banyak benda yang istimewa. Hari Jumaat ada kelebihan, bulan Ramadan ada kelebihan. Sini 10 Zulhijjah ataupun 10 hari awal Zulhijjah, hujung Ramadan. Jadi bulan-bulan haram. Kemudian waktu pun ada juga, waktu sahur, waktu mustajab dan elok kita buat ibadat. Waktu hujan, hujan sekarang musim hujan, tapi kita tak doa, duk tengok hujan. Kita kena doa sebab ada hadis sebut tentang mustajab doa pada waktu turunnya hujan. Jadi kita kena doa, kan? Ketika azan dan iqamah, ada antara azan dan iqamah tempat mustajab doa. Tempat tu kita ambil peluang untuk berdoa. Lepas solat fardu ada hadis sebut. Kemudian di hari Jumaat pada selepas asar ada waktu lagi mustajab. Jadi kita mencari, ada hari, ada waktu. Inilah untuk kita sebut tadi, menjadikan kita mencari-cari kelebihan yang telah diberitahu oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lebih pada jihad? Sama juga macam tadi, kerana amalan-amalan tersebut sentiasa boleh dilakukan pada setiap masa. Jihad bukan setiap masa, hanya pada ketikanya dan pada orang yang mampu. Maka amalan-amalan ini digandakan pahalanya untuk orang yang mencari waktu-waktu ini. Jadi kelebihan tu dapat kepada kita kerana kita ni menyedari Nabi dah ajar, ada waktu yang Allah kasih, ada amalan yang Allah kasih, ada tempat, ada orang, ada begitu. Maka ini kita panggil kita mencari sebab musabab amalan kita digandakan. Sebab tu kenapa orang terkejar-kejar nak masuk sembahyang jemaah, kan? Tadi saya tengok ada orang lari nak kejar imam solat maghrib. Saya duk risau takut dia jatuh. Nampak tak apa muda dah, tapi laju lari, kan? Saya pun risau tengok dari jauh, takut terlicin ke apa air, kan? Dah jatuh dah, kita kena angkat pula, kan? Terlepas pula jemaah tu. Jadi hati-hati nak berlari, nak kejar, tapi kita tahu semangat nak kejar sebab nak dapat pahala berganda tu. Ada yang sedar datang masjid ni, maka dia datang masjid, hujan pun datang, sebab dia tahu langkah kaki dia tu ditulis pahalanya, diampunkan dosanya. Ini kita panggil mencari sebab. Jangan kita duduk dan macam Sayyidina Umar kata, benda dunia pun tak buat, benda akhirat pun tak cari. Suka, kata Sayyidina Umar. Tak cari apa, duduk. Orang tak marah
kalau kita tak kejar dunia, orang tak marah, kan? Dan orang pun tak marah kalau kita kejar akhirat. Itu yang penting lah. Jadi orang yang bijak, dia tak berebut soal dunia, bila berebut soal akhirat, orang tak marah soal akhirat ni berebut, kan? Sebab apa? Sebab tak penuh apa, kecuali hari sembahyang raya lah penuh apa. Tapi waktu dia tak penuh, silakan pergi. Orang tak marah kita pergi. Orang tengok kita pergi masjid, kan? Dia tak marah. Dia tak kata asyik engkau ya aku pun nak juga. Tak ada. Jadi kita insya-Allah dapat peluang yang orang lain tak dapat. Nah, sebab tu bila saya selalu sebut kepada sahabat-sahabat saya tanya guru saya minta maaf pada guru saya, dia datang pada Mesir untuk mengajar ustaz-ustaz yang tahu bahasa Arab. So kami datang tak ramai. Saya kata saya minta maaf sebab bagi pihak yang tak datang, kan, kita dah cuba iklankan, mungkin ustaz kita sibuk. Dia kata tak apa, itulah kelebihan menuntut ilmu. Orang yang tak datang tak dapat. Itu betul juga. Kenapa nak minta maaf lah? Kita takut dia sedih sebab tak ada orang datang. Dia kata tak apa, itulah kelebihan. Orang yang macam kamu, dia yang datang dapat. Dia kata tak apa, kan? Dia memang dapat lah, dia lagi besar sebab dia sanggup mengajar walaupun tak ramai orang datang. Sungguh-sungguh mengajar. Tapi dia mengajar lama, tuan-tuan. Saya mengajar sekejap je, tengok jam. Syekh mengajar sampai orang tidur, bangun balik tak habis lagi. Itu syekh-syekh ni susah suruh berhenti. Sebab kita pun serba salah, kan? Dia datang jauh, dia nak mengajar, kan? Saya pernah bawa seorang syekh jalan-jalan nak rehat sementara nak pergi mengaji kitab. Lepas tu dia cakap ke saya, lama sangat jalan, bila nak baca kitab? Allah, kami kena marah. Bukan sebab tak bawa dia jalan, sebab lama sangat berjalan. Nak baca kitab bila? Jadi ini sepatutnya. Tapi itulah, kalau orang nak suka berjalan, dia suka jalan lah. Orang nak baca kitab, dia tahu inilah perjalanan dia. Inilah dia punya seronok dia, kan? Baik. Baik, kemudian amalan tu baik. Kecuali orang yang di hujung tersebut dia betul-betul berkorban semuanya dan dia tak dapat apa-apa dunia. Itu Nabi SAW kata, itu orang tu dia akan dapat banyak pada jihad dia. Tapi biasa jihad kadang-kadang berlaku, ada orang menang, dapat harta dan begitu dan begini. Tapi kalaulah nak dikatakan orang yang paling beruntung, yang lebih daripada orang yang beramal pada bulan-bulan, hari-hari bulan awal bulan Zulhijjah, kalau dia pergi berjihad dengan harta dan diri dia dan dia balik tak dapat apa, maksud dia memang syahid dan harta tak ada. Jadi sanggup kita berkorban macam tu, Allah bagi peluang mudah untuk kita beribadat, tak perlu sampai tahap tu. Itu antara rahmat Allah kepada kita. Kata ulama, Allah kasih kepada kita, maka Allah jadikan amalan tu diganda-gandakan. Kita tak patut dapat pun, amalan kita sikit, tapi Allah bagi juga. Macam malam Lailatul Qadr, macam 1000 bulan. Tapi kita ni, umur kita tak sampai pun umat terdahulu nak buat banyak ibadat. Badan kita pun tak larat macam umat terdahulu yang mampu buat macam-macam. Kita manusia lemah, umat akhir zaman, umur pendek, dan kita ada terhad peluang kita. Tapi Allah ganti dengan Allah menjadikan kita ni dapat buat ibadat digandakan. Maka Nabi sebut, nahnul akhiruna sabiqun yaumul qiyamah. Kita ni umat yang akhir tapi paling awal masuk syurga. Jadi ada kelebihan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik.